20 minit tengah hari. Baik, untuk edisi hari ini seterusnya kita akan bersama-sama dengan program Alangkah Baiknya. Kita bawakan di talian Skype kita ada Encik Reza Imran bin Datuk Haji Abdul Rahim yang merupakan pengarah pengembangan perniagaan Redtone Malaysia. Assalamualaikum Encik Reza. Encik Reza boleh dengar saya? Boleh. Assalamualaikum Cik Amar, apa khabar? Baik, Alhamdulillah semuanya okey-okey saja. Baik, menariknya untuk episod Alangkah Baiknya hari ini kita akan bercerita tentang bajet 2021 dan kesannya dalam industri pertanian. Berapa banyak yang diperuntukkan oleh belanjawan kali ini dan kesannya kepada industri, Cik Reza? Well, sekarang Cik Amar, bajet 2021 ni merupakan bajet yang paling besar yang akan diluluskan oleh pihak kerajaan jika ianya diluluskan lah, sebanyak 322 bilion ringgit. Untuk sektor pertanian, sebanyak 4.8 bilion ringgit telah diperuntukkan dan ianya terbahagi kepada pihak pembangunan dan juga pengurusannya. Bagi pembangunan, mereka telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion untuk pertanian. Dan bagi pihak pengurusan pula 3.3 bilion ringgit akan diperuntukkan. Yang menariknya, mereka telah meletakkan sebanyak 10 juta ringgit untuk program ladang e-satellite, di mana para petani akan diberikan peluang untuk melabur dalam pembelian peralatan IoT atau smart farming di ladang-ladang mereka, dan 60 juta juga telah diletak ke tepi untuk program modernisasi rantaian nilai agro makanan. It means cara kita memproses makanan daripada hasil pertanian kita juga akan diberi a shot in the arm lah, kita panggil ya. Okey, baik. Tadi Cik Reza ada menyebut tentang ladang satelit. Apa dimaksudkan dengan ladang satelit? Cik Reza, tadi Cik Reza ada sebutkan tentang ladang satelit. Ladang-ladang satelit ni merupakan ladang-ladang yang telah diperuntukkan untuk penghasilan makanan. Jadi insya-Allah they will be the penaraju lah untuk pemodenan pemodenan pertanian di Malaysia ni. Okey, baik. Mungkin ramai juga yang kurang jelas tentang Redtone Malaysia. Apa sebenarnya Redtone boleh lakukan dalam pemfokusan industri pertanian, Cik Reza? Okey. So, Redtone ni sebenarnya kami telah menerajui sektor pertanian ni selama 3-4 tahun dalam untuk memberikan peningkatan teknologi ke dalam sektor pertanian ni. Dan apa yang Redtone telah lakukan adalah memberi satu platform sangat penting untuk penerajuan IR 4.0 di Malaysia, kerana dalam sektor pertanian tiada lagi there is no big database, national database untuk mengumpul data-data pertanian ni dan untuk mendapatkan analisis untuk menjadikannya information yang berguna kepada petani. So bagi pihak Redtone, we provide a platform that can do that. Ya. Dan sebagai Redtone juga untuk meningkatkan kesedaran di pihak petani dan juga di pihak orang awam, kami telah mengadakan satu pertandingan digital pemacu pertanian lestari. Details are on our website lah. Pertanian ni adalah
pertandingan ini adalah untuk memberikan peluang kepada Indonesia untuk naik satu tinta yang bernilai lebih RM25,000. Jadi insyaAllah sesiapa yang ingin menyertai bolehlah pergi ke www.redtone.com untuk keterangan lanjut lah. Menarik. Tapi adakah ini dapat membantu kerajaan dalam mencapai IR 4.0 untuk pertanian, Cik Reza? InsyaAllah IR 4.0 ni kerajaan perlu memberikan lebih pembabitan lah untuk para petani kita di Malaysia ni untuk mencapai IR 4.0. Salah satu masalah yang selalu saya dengar bila bercakap dengan petani adalah mereka tidak mempunyai dana atau source of funding untuk melakukan investment into teknologi. Jadi yang saya sarankan kepada pihak kerajaan adalah untuk memberikan lebih emphasis kepada kita peruntukan dalam bajet ni. Yes, it's a big amount. However, kalau kita tengok dalam konteks 322 bilion ataupun 4.8 bilion, 10 juta hanyalah satu titik. Ya. Jadi pihak kerajaan perlu memberikan pembiayaan yang lebih luas dan dipermudahkan untuk para petani. Mereka perlu memberikan pendidikan kepada mereka kenapa mereka perlu menggunakan teknologi sebegini, dan mereka perlu ada pelaburan sendiri. That means grant ke, because petani-petani ini walaupun mereka ada duit, mereka mungkin tidak mahu menggunakan benda yang berlainan. They've done everything for so long, 30 tahun, 40 tahun secara tradisional, tetapi perlu ada rancangan daripada pihak kerajaan untuk mendapatkan mereka masuk ke dalam IR 4.0. Okey, baik. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, kita dalam program Alangkah Baiknya, kita bersama-sama dengan Encik Riza Imran, Datuk Haji Abdul Rahim yang merupakan pengarah untuk pengembangan perniagaan Redtone Malaysia. Kita berbicara tentang belanjawan 2021 dan kesan kepada industri pertanian. Baik, Encik Riza, izinkan saya baca satu fakta. Kadar pengangguran di Malaysia kini berada pada tahap agak ketara dan membimbangkan. Jadi berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran pada bulan April saja meningkat kepada 5% berbanding tempoh sama tahun lalu dengan bilangan penganggur menghampiri 800,000 orang. Jadi sebagai mekanisme alternatif kerajaan untuk memberikan peluang pekerjaan dalam situasi ekonomi masa kini, bidang pertanian dilihat sebagai satu perniagaan dan kejayaan yang boleh diceburi oleh belia, dan teknologi moden difahamkan boleh memikat generasi muda untuk bertani. Boleh Cik Riza terangkan? Okey, dalam percuburan kami Redtone di dalam bidang pertanian ni, kami dah nampak yang ramai sekarang, walaupun sebelum COVID-19 ni punya cerita ya, ramai orang muda yang sekarang masih hidup di bidang mereka memasuki bidang pertanian ni kerana mereka mendapat bahawa jika mereka bekerja keras, jika mereka mempunyai sedikit ilmu tentang bidang pertanian, mereka boleh mendapat hasil yang lebih lumayan daripada bekerja di pekerjaan tradisional sebagai pekerja office ke apa ke. Jadi mereka ni perlu melihat yang pertanian merupakan satu opportunity yang sangat bagus jika mereka dapat if they really concentrate on farming, they really provide the right input, mereka boleh berjaya. Dan penggunaan teknologi seperti IoT dan smart farming ke dalam industri pertanian ni, it serves to make farming sexy to the young generation. Pasal satu fakta yang aku katakan adalah setiap tahun satu studi telah mendapati bahawa bidang pertanian ni kehilangan 8.2% pekerja mereka daripada industri pertanian. Jadi setiap tahun kita kekurangan 8.2%. Jadi that was in 2015 tak silap saya. Jadi
Tuan Amma boleh bayangkanlah sekarang ni dah 5 tahun telah beredar, it is almost 40% that have been got, yang telah berkurangan lah. Jadi it is very important for us to get young people into farming, because a lot of our farmers are already I think 50 to 65 years old. Mereka akan retire. Siapa yang jadi pelapis lepas ni? Minat dia tak? Betul. Okey, betul. baik. Kita ambil contoh China, Cik Riza, sebuah negara yang berkembang dalam pelbagai aspek termasuk pertanian. Kalau di Fujian di China, Sanan Sino-Science memperkenalkan pertanian pintar yang diperbarui, di mana membolehkan lebih banyak sayur-sayuran ditanam dalam persekitaran tanpa tanah dan cahaya matahari sebelum jadi. Tak ada tanah, tak ada cahaya matahari sebelum jadi. Mereka boleh lakukan. Baik, bagaimana syarikat Redtune boleh membantu kerajaan mencapai IR 4.0 dan juga pertanian moden ni, Cik Riza? Seperti yang kita ni di Malaysia, kita ada kurniaan Tuhan, iaitu we have a very fertile land and we have a lot of it. Berbandingkan negara seperti di Singapura, Taiwan, China pun mempunyai banyak kawasan tanah, tapi dia sesuai untuk certain type of crop sahaja. Di China tanah lumpur, Cik Riza. Saya dah sampai dah. Ya, dekat Malaysia ni pula kita tanah ni banyak untuk nak pertanian, tanah banyak. Jadi kalau kita ambilkan kos untuk buat pertanian teknologi tinggi berbanding kos buat tradisional punya farming, memang ketara lah perbezaan dia. Teknologi farming, fertigation farming, it is more expensive than just putting it into the soil lah, betul. Tapi kalau kita tengok kegunaan resources lain, ya, seperti tanah, kita cakap pasal air, kita cakap pasal baja, kita cakap pasal pesticide, ya, boleh dikurangkan dengan penggunaan teknologi. Dan apabila kita gunakan teknologi dengan betul, efisiensi kita dan effectiveness kita akan meningkat. Dan dengan itu hasil yang didapati daripada 1 ekar tanah dapat ditingkatkan sebanyak 15 ke 20%. Dan penggunaan resources yang lain ni seperti air dan baja dan juga pesticide dapat dikurangkan kerana kita gunakan dengan lebih efisien. Kalau kita tengok peladangan secara terbuka, selalunya rates dia akan menguap, dan selepas tu ada pembaziran lah. Kita di dunia ni, kita 70% daripada air tawar kita digunakan untuk peladangan, untuk pertanian. And that is a very worrying statistik, pasal kita tengok dekat Selangor ni pun tiap-tiap bulan sekarang ni ada water disruption. 30% of the world will be experiencing water disruptions by 2030, and we are part of that. So kita kena tengok kepada teknologi untuk membantu kita untuk membenteras disruption sebeginilah. Okey, baik. Apa yang boleh dilakukan untuk kita meningkatkan pertanian pintar di Malaysia ni, Cik Reza, dalam tempoh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Kita nak tahu juga, are we ready for it? I think that we have been ready for it for a long time. But we have memasukkan duit ke dalam pertanian pintar, kerana mereka pun tak tahu. Change is very scary lah for people, ya. Jadi seperti yang saya cakapkan, kita perlu ada pelaburan oleh pihak kerajaan. Jadi they have to have grants, they have to have programs where these farmers are educated. Dia beri pengajaran tentang
kebaikan smart farming, kebaikan IoT dalam peladangan mereka dan juga dalam perikanan. Kita cakap pasal peladangan sekarang ni, tapi aquaculture pun adalah satu bidang yang boleh diceburi oleh pihak petani kita. Pasal aquaculture ni, you no longer have to go out to sea to go and catch the fish. You can farm the fish on land or near land. Dan program-program sebegini perlu dilakukan secara besar-besaran dan ditargetkan kepada petani itu our next generation. Sekarang ni banyak universiti sedang membangkitkan program smart farming. Saya tahu ada 7 universiti di Malaysia ni yang sedang menggunakan yang sedang develop course module untuk smart farming courses, dan diharapkan bahawa graduate daripada program-program sebegini akan menceburi farming sebagai kerjaya mereka, atau mereka akan diambil kerja oleh syarikat-syarikat yang besar dan maju untuk memperkasakan smart farming di dalam syarikat-syarikat tersebut. Kedua, kita perlu pemudahkan proses pembiayaan oleh farmers. Farmers kita di Malaysia ni they are not banked, a lot of them. That means dia tak ada akses kepada funding atau pembiayaan yang ada saya katakan ini rekod yang mencukupi untuk mendapatkan a normal commercial punya funding. Jadi pihak kerajaan perlu adakan program untuk mempermudahkan application mereka. Pasal duit daripada farming tu memang ada. Memang there is a certain amount that you can make from farming. You know already 1 ekar kalau you buat cili kulai, you akan dapat sebegini banyak setiap tahun. Jadi we must codify that and we must make it as a potential income. Insurance untuk farmers pun adalah satu benda yang kita perlu develop di Malaysia ni. We don't have that. That means agricultural insurance, when you go and tanam 1 ekar, 2 ekar, 20 ekar padi atau cili, kadang-kadang mungkin ada wabak, kadang-kadang mungkin ada attack serangga. Jadi petani satu program untuk memperkembangkan industri insurans ke dalam industri pertanian. I think that is something very important that has not been talked about dekat Malaysia ni sangatlah. Ketiga, pendidikan kepada para petani, seperti yang saya cakap, mereka perlu dididik untuk menerima penggunaan smart farming ni di dalam ladang mereka. Baik, Cik Reza, statistik menunjukkan setiap seorang daripada setiap 5 petani di Eropah mempunyai pendidikan dan latihan pertanian secara formal berbanding petani lebih berumur yang hanya bertani melalui pengalaman. Di samping itu, petani muda di Eropah yang berumur di bawah 35 tahun boleh membuat pelaburan purata tertinggi kalau dibandingkan dengan petani lebih berumur. Jadi kebanyakan mereka ini berkelulusan tinggi serta menggunakan teknologi pertanian terkini. Jadi apa yang boleh kita lakukan dalam hal ini? Adakah kita perlu berikan pendidikan? Sebab kalau kita tengok di Jepun contohnya, jumlah generasi muda dalam pertanian juga semakin beransur meningkat. Industri pertanian di Jepun mencatatkan 23,000 orang pekerja di bawah umur 49 tahun pada tahun 2015 saja. Bagaimana, mengapa kita perlu melabur dalam pertanian pintar, Cik Reza? Jadi kenapa kita perlu berlabur adalah banyak faktor yang kita boleh lihatkan, ya. Salah satu daripadanya adalah our aging farmers, our current farmers, seperti yang saya cakapkan dan seperti Tuan pointed out just now. Kebanyakan daripada farmer kita melebihi umur 60 tahun dan they produce 90% of our edible crops. More than 90% of our edible crops are done by these 60-year-old farmers. Dalam masa 15 tahun lagi, mereka semua akan bersara atau meninggal dunia. So
How do you replace these people? We need to get our young people involved in farming. Okay. And how do you do that? You make it easy for them. Kalau you tengok dekat Bangladesh, kenapa mereka dapat pendidikan tinggi dalam farming? Because they have invested in it 30 years ago. Kita baru sekarang nak cakap, okay, kita cakap pasal smart farming apa semua ni. Tapi mereka telah melakukan precision farming, data farming, semua semua ni dah 30 tahun lalu mereka telah melakukan. And they have collected the data. Pada hari ini kalau dekat Eropah, tuan you are doing grain, for example, you are doing wheat. Tuan boleh dapat tahu berdasarkan keadaan environment tuan. Hari ini suhu 35 darjah pada bulan November, pada hujung bulan November, apakah yang akan menjadi kalau sekarang ni suhu sebegini? What do you need to do? What are the corrective actions that you need to do untuk memperbaiki atau menjaga your plants sekarang? So, kita dekat Malaysia, we don't have that information. We don't have. So kita sebagai satu negara, kita perlu adakan national database di mana kami senang nak dapat information sebegitu, and it has to be open information. Jadi untuk petani-petani kita sekarang ni, macam yang saya cakap kan, sekarang lah baru kita nak ada smart farming punya syllabus. This will take another 3-4 years, 5 years before the first batch comes out. Lepas first batch come out, the next batches will be coming out. Ia akan memakan masa lah. Macam tadi tuan tanya 5 ke 10 tahun. Ya, 5 ke 10 tahun kita akan ada lebih profesional yang masuk ke dalam bidang pertanian sebegini. They will be running bigger farms. Sekarang kita punya average farm dekat Malaysia, kita ada about million farms in Malaysia. Kebanyakannya 1-2 ekar. Ya. Kalau dekat Europe semua dia 10 ekar, kalau dekat US sampai 100-200 ekar, dekat Australia 100-200 ekar. Jadi mereka mempunyai satu duit untuk membeli khidmat. Jadi bila dia nak mengutip hasil pun dia tak perlu tenaga kerja yang banyak. Kita sekarang pasal tenaga kerja sangat murah compared to buying equipment, kita still very much dependent on tenaga asing. So that becomes a very big factor. Orang lokal ni pun dia tak nak buat benda-benda kerja-kerja yang dikatakan 3D lah. Dirty, difficult, dangerous ni. Okey, kalau kita bercerita tentang jumlah peluang pekerjaan, kalau teknologi boleh mengurangkan penggunaan buruh yang besar, bagaimana ia boleh mempengaruhi jumlah peluang pekerjaan di negara kita kalau kita gunakan pertanian pintar, Cik Reza? Okey, so jumlah peluang pekerjaan yang akan turun adalah pekerjaan-pekerjaan di mana buruh yang diperlukan selalunya digunakan yang selalunya menggunakan tenaga kerja asing. Ya, so the people tengok dekat Malaysia ni kebanyakannya adalah tenaga kerja asing. Dan nak dapat tenaga kerja asing ni, kalau tuan tanya para petani kita sekarang ni, memang susah. Ya, even now with lockdown daripada COVID ni pun kita tak boleh bawa orang masuk, orang nak keluar pun susah. Jadi a lot of them are undocumented. Undocumented, you want to reduce that anyways lah. Ya, jadi keperluan untuk tenaga kerja yang daripada negara lain akan berkurangan, pasal mereka pun sekarang kalau for example palm oil, kebanyakan daripada buruh daripada Indonesia sekarang ingin kembali ke Indonesia pasal they can do the same job, they have better quality of life because they are closer to their families and they are in their own country. Tapi gaji sama. Jadi kita nak dapatkan buruh untuk nak kerja, untuk nak nak jaga palm oil kita pun dah susah. Lepas less guarantee on mereka datang bekerja tu, peluang pekerjaan yang lebih banyak,
pasal kita tingkatkan hasil kita dengan menggunakan teknologi ni adalah di bahagian industri agro makanan. Jadi the next step, you go up the food chain. So instead of having people at the bottom, they go up one step, dia pergi ke agro makanan, ke pemprosesan makanan pula. Jadi para pekerja yang boleh digunakan macam our single mother semua ni boleh masuk ke dalam industri LKS ya, PKS, industri makanan secara kecil-kecilan. Dan the next step after that is para buruh yang patutnya masuk ke dalam pertanian ni boleh masuk ke sektor-sektor lain. So with new technology comes disruption, yes, but with new technology dalam bila kita stop using oil and gas, solar pula naik ke depan. Jadi dalam pertanian ni juga, daripada diorang buat pertanian per se, diorang masuk ke dalam agro makanan pula, dan so on and so forth lah. InsyaAllah teknologi ini akan meringankan beban kita dan kurangkan our dependency on foreign workers lah. Adakah kita perlu jalinkan kerjasama dengan negara seperti Korea, China, Australia untuk menambahkan bilangan produk pertanian kita? Jadi secara tak langsung, bila kita ni dah banyak tu nanti, import barangan makanan akan berkurangan secara drastik. Okey, pengimportan barang makanan ni berlaku kerana dua sebab. Satu, kerana kita dah menjadi lebih we are more wealthy, we are more affluent lah, ya, kalau bahasa Inggeris dia. Maksudnya kita boleh beli barangan yang lebih mahal, dan barangan basic kita tak mau. So that's why you start importing foods from Australia, from China, from Japan and all that. Kalau kita nak kurangkan our dependency, our basic needs kita kena naikkan. Macam yang bila saya cakap basic ni, sekarang ni subsidi beras setiap tahun saya rasa nak dekat 1 bilion kot. Saya tak pasti the number, but it's near 1 billion ringgit. Kenapa kita perlu ada subsidi beras? Walhal beras daripada Thailand lagi murah. Kalau kita beli direct daripada dia lagi murah. It is for food security, national food security. Kalau kita tak grow beras kat Malaysia ni, memang susah lah. Kalau ada peperangan, kalau ada COVID, hari tu kalau kita lockdown kita lebih daripada 6 bulan seperti yang dia lakukan hari tu, Malaysia ni tak cukup makanan nak bagi kepada rakyat. You cannot feed your people. So you need to have as you say lah, kita bawa China ni, diorang datang ke sini dan kita boleh pertingkatkan our output, our efficiency. So when we do that, insyaAllah kita boleh settle our national food security ni, yang masalah dia sangat besar kalau kita tak ditangani sekarang. Okey, baik. Apa nasihat kepada generasi-generasi muda ni, Cik Reza, yang minat untuk menyertai industri pertanian tapi macam terfikir-fikir, masih lagi berbelah bagi. Apa nasihat Cik Reza? Saya rasa kalau you masih muda, gaji you mungkin, kalau gaji yang you boleh dapat daripada pekerjaan yang biasa, mungkin masih boleh di-coverkan oleh pertanian lah. Maksudnya it is not a big loss to you if you start looking into pihak kerajaan untuk mendapatkan agropreneur, untuk mendapat entrepreneur ni masuk ke dalam industri pertanian. Mereka sedang giat cuba mendapatkan orang-orang muda untuk masuk, untuk menceburi bidang pertanian ni, dan pergilah ke website MAFI, pergilah ke website MITI, MIDA, MIC. Mereka ni semua ada program-program sendiri, MDEC, ya. Mereka ada program dan insya-Allah
it is important to start somewhere lah. So bacalah, sekarang ni banyak sangat YouTube videos, banyak sangat website yang you boleh tengok untuk nak faham the basics, and you can go from there. InsyaAllah pertanian ni yang saya nampak, saya ada jumpa ramai petani muda yang successful. Dia orang punya farm sampai 5-6 ekar and they very successful. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Riza Imran, Datuk Haji Abdul Rahim selaku pengarah pengembangan perniagaan Redtone Malaysia untuk program Alangkah Baiknya untuk hari ini. Terima kasih Encik Riza. Terima kasih tuan. Baik, itu saja waktu kita ada dalam program Alangkah Baiknya. Kita akan kembali selepas ini, teruskan mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama